Takkan nak kata, ustaz, kami tak berupaya, syaitan ganggu. Syaitan dibelenggu dalam bulan ni. Kalau jadi jahat lagi, kita nak kata apa kepada diri kita sendiri? Kita itu sendiri syaitan. Memang perangai kita jahat. Memang perangai kita tak maukan kebaikan, kebenaran, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kelengkapan, kesemua persediaan, kesemua bukti, peluang, ruang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Apabila masuknya bulan Ramadan, bukan main-main, bersungguh. Sebab tu tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, satu ketika Nabi SAW pernah turun dari mimbar. Ketika Nabi turun, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat dengar, pelik apa dia Nabi tiba-tiba amin. Salah satu yang Nabi aminkan, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, ketika bagi dia turun dari mimbar, Jibril datang kepada Nabi SAW dan memberitahu bahawasanya sesiapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijauhkan daripada syurga. Ya Muhammad, qul amin, kata Jibril. Wahai Muhammad, sebut amin. Sebab tu Rasulullah sebut amin 3 kali. Salah satu permintaannya yang tu. Jibril minta, tuan-tuan, siapa yang bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijauhkan daripada syurga. Amin. Nabi Muhammad mengaminkan doa tersebut. Sebab tu dalam hadis yang saya baca di awal tadi, tentang ruang dan peluang yang diberi oleh Allah, di akhirnya Nabi sebut fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan ada satu bulan, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Sesiapa yang dihalang, sesiapa yang tidak diizinkan mendapat kebaikannya, sesungguhnya dia telah dihalang daripada mendapat semua kebaikan. Siapa dia, tuan-tuan? Orang yang dihalang kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Siapa dia? Orang-orang yang tak teringin untuk dapat kebaikan dalam bulan Ramadan. Ramadan masuk, dia rasa biasa aja. Biasa aja, sama dengan hari lain. Hari lain yang bezanya, hari lain aku boleh makan, Ramadan aku tak boleh makan dan minum, itu saja. Adapun lain dia rasa macam biasa aja. Tuan-tuan, pastikan Ramadan, setiap kali masuk Ramadan kita nak jadi orang lain. Itulah tabiat generasi salaf. Datang Ramadan, mereka jadi orang lain. Sehingga di kalangan ulama salaf menyebut, jangan kamu jadikan Ramadan sama dengan hari lain. Jadilah orang yang berbeza. Ketika kamu berada dalam bulan Ramadan dengan kamu berada pada bulan yang bukan Ramadan. Jadi orang yang berbeza. Kerana apa? Kerana bersungguhnya kita nak mendapatkan kebaikan. Bersungguhnya kita nak mendapatkan keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan di dalam bulan Ramadan. Bukti kita nak sungguh. Bukti, ya Allah, kami nak benda ni semua. Tuan-tuan, siapa yang bersungguh-sungguh nakkan kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan dalam bulan Ramadan, yakinlah Allah Ta'ala akan bantu dia untuk dia perolehi apa yang dia nak. Salah seorang sahabat yang masuk Islam di zaman Nabi, dia masuk Islam dan dia semangat nak mati syahid. Dia berperang bersama dengan Nabi. Berperang, tapi kali pertama dia berperang, dia tidak ditakdirkan untuk mati syahid. Sehingga apabila selesai peperangan, Nabi menghimpunkan harta rampasan perang, Nabi bahagikan kepada para tentera yang menyertai peperangan. Lalu dia, sahabat tadi yang baru masuk Islam ni, antara sahabat yang paling banyak mendapat pembahagian harta rampasan perang. Bila Nabi bagi harta rampasan perang kat dia yang banyak, dia giling kepala. Giling kepala dia.
Para sahabat tengok dia, apa lagi yang dia nak? Semua sahabat Nabi sendiri pelik tengok dia ni, apa lagi yang hang nak? Hang dapat banyak dah harta perang, nak apa lagi? Nak banyak tarang mana lagi? Nabi tanya kepada dia, apa yang tak kena dengan kau? Apa sahabat tu kata? Dia kata, wahai Rasulullah, aku memeluk Islam, aku masuk Islam, bukan ini yang aku nak. Habis apa yang kamu nak? Dia ambil anak panah dia letak dekat tengkuk dia. Aku nak anak panah ini terpacak di tengkuk aku, dan aku mati sebagai syuhada, salah seorang orang yang mati syahid. Betul? Selepas peristiwa itu ada peperangan, dia sertai, dan ternyata tuan-tuan, dalam peperangan itu dia mati syahid, dan bukan sekadar dia dapat syahid, dia mati syahid dengan anak panah betul-betul terpacak di tempat dia tunjuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan apa yang kita nak kalau kita sungguh-sungguh buat. Kalau kita bersungguh-sungguh nak dapat. Tuan-tuan, setiap kali datang Ramadan, kita baru hari ni hari ke-7, betul? Hari yang ke-7 kita puasa. Masih di awal. Perbetulkan azam, perbetulkan niat. Masuk Ramadan, benda pertama yang kita nak ingat, kita nak rebut semua kebaikan, semua kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu bergantung kepada dia, melainkan puasa. Semua amalan bergantung kepada dia. Kalau dia ikhlas, dia dapat pahala daripada Allah. Kalau dia tak ikhlas, dia dapat pujian orang. Dia dapat apa? Pujian orang dan seumpamanya. Illa saum, melainkan puasa. Karena orang yang berpuasa, ketika orang ramai dia tak makan, dia tak minum. Ketika sendirian dia tak makan, tak minum. Benar-benar dia buat itu kerana Allah. Benar-benar dia berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, sebagai membesarkan ibadah puasa, mengagungkan ibadah puasa, Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهُ لِي. Orang yang di hadapan orang ramai dia berpuasa, ketika dia bersendirian dia berpuasa, فَإِنَّهُ لِي. Sesungguhnya puasa dia betul-betul untuk aku, kata Allah. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Aku akan balas pahala itu kepada dia. Tuan-tuan, adakah pahala lain bukan Allah Ta'ala yang beri? Orang salat, seorang yang menunaikan salat, adakah dia salat dengan ikhlas? Siapa beri pahala kat dia? Bukankah Allah Ta'ala juga? Tapi Allah Ta'ala menisbahkan pemberian pahala Ramadan, pemberian pahala puasa kepada diri Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbah, idafah di situ dinamakan sebagai idafatut ta'zim. Idafah menunjukkan keagungan, kebesaran puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu, dia buat puasa itu kerana aku, wa ana ajzi bih. Aku yang akan memberi balasan kepada dia. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu bergantung kepada dia. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan salih, satu amal kerja baik, bi'ashri amthaliha, dibalas dengan 10 gandaan. Sedekah RM1, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala bukan RM1, pahala 10 kali gandaan, pahala RM10. Bukan terhenti sekadar itu, ila 700 di'fin, digandakan sehingga mencapai 700 kali gandaan. Qala Allah Ta'ala, kemudian Nabi menyebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, illa as-shaum, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana puasa yang dilakukan oleh seorang itu benar-benar kerana aku, kata Allah. Aku yang akan memberi pahala, aku yang memberi ganjaran kepada dia. Kata para ulama, ganjaran yang melebihi, melampaui 700 gandaan. Gandaan yang tidak terfikirkan oleh manusia. Gandaan yang tidak mampu dibilang oleh manusia. Gandaan yang terlampau banyak. Itu maksud fa innahu li wa ana ajzi bih. Gandaan tanpa limit, tanpa batasan.
yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwat dia kerana apa? Kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu sebahagian ulama salaf menyebut, sehingga ada di kalangan hamba Allah di akhirat kelak yang mana mereka habis dah, mereka ada kesalahan zalim kepada orang, mereka ada kesalahan yang perlu dibayar kepada orang lain, mereka buat salah kepada orang, mereka perlu bayar dengan pahala, habis pahala mereka, sehingga datang puasa, dan ditanggung semua kesalahan itu dengan puasa yang dia lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan puasa yang besar, yang banyak, maka orang yang berpuasa kena bersungguh-sungguh memastikan puasa dia memenuhi kehendak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu tutupan. Puasa itu sesuatu yang menghalang dia. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila pada hari yang seseorang kamu berpuasa, kata Nabi, fala yarfus wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ketika dia berpuasa, kalau ketika pada hari yang dia berpuasa ada orang yang cuba memaki dia ataupun ajak bergaduh dengan dia, ketika hari dia berpuasa, fala yarfus, jangan dia rafas. Rafas, tuan-tuan, dalam Al-Quran menyebut uhillalakum laylatas siyamir rafath, ar-rafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kamu pada malam hari berpuasa ar-rafath, dengan isteri kamu. Maksud rafas maksud jima', bersetubuh dengan isteri, dibenarkan pada malam hari berpuasa untuk kita bersama dengan isteri. Dalam hadis Nabi sebut fala yarfus, jangan rafas, maksudnya jangan sebut benda-benda yang ada kaitan dengan jima', benda-benda kotor, benda-benda lucah, jangan sebut. Jangan sembang benda-benda kotor, jangan sembang benda-benda lucah. Kalau bulan sebelum kita berpuasa kita dok melawak, kita dok sembang benda-benda lucah, benda-benda yang agak kotor, nilaian agamanya, dalam bulan puasa, ingat puasa, tak mau sembang benda. Fala yarfus wala yaskhab, dalam riwayat yang lain wala yajhal, jangan dia buat perangai orang bodoh. Wala yaskhab ni maksudnya jangan dia buat perkara-perkara yang menunjukkan dia seperti orang jahil, cakap meninggikan suara tak tentu halak, cakap benda-benda yang tidak ada faedah, benda-benda yang biasanya dikaitkan dengan orang bodoh, tak buat perangai itu. Wala yaskhab aw wala yajhal, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang maki dia, ada orang yang kata dia, ada orang yang cuba ajak dia berkelahi, falyaqul, hendaklah dia berkata kepada orang itu, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ada riwayat yang lain Nabi ulang sampai 3 kali, inni sha'im, inni sha'im, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nak habaq, aku tak mau berkelahi, aku tak mau sekata kat siapa, aku orang yang berpuasa. Kenapa tak nak kata, tak nak berkelahi, kenapa? Kerana nak jaga adab berpuasa, nak pastikan puasa kita, hasil daripada puasa, jadi orang yang bertakwa. Takwa, tuan-tuan, apa dia? Takwa ni, orang yang bertakwa ni orang yang meninggalkan benda-benda yang tidak mengapa, kerana takut terjebak ke dalam benda yang salah. Itu takwa. Atau seperti yang disebut oleh sebahagian sahabat ketika ditanya oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa dia takwa? Macam mana yang kamu nak terang kepada orang tentang takwa? Kata sebahagian sahabat Nabi, antaranya Abu Hurairah, sebahagian riwayat menyebut Abu Hurairah sebut perkara ini, iaitulah seperti mana, pernahkah kamu berjalan di kawasan yang hutan yang ada duri, syaukah yang penuh dengan duri, apa kamu buat?
Kata Umar, aku akan tarik baju aku supaya baju aku tak kena duri. Aku akan tengok tempat yang mana betul-betul pasti tak ada duri, aku akan pijak untuk memastikan kaki aku tak kena duri. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Orang yang melalui kehidupan harian dia, betul-betul dia jaga. Dia tidak melakukan suatu perkara melainkan dia dah pastikan perkara itu benar-benar dibenarkan. Perkara itu betul-betul boleh dilakukan. Itu orang yang bertakwa. Kalau kita tak ada perangai itu, kita kena tahu kita ni jauh daripada takwa. Atau kalau ada pun takwa yang terlampau nipis. Ramai kita, kalau buat salah, orang kata hang buat salah ni, oh pasal apa hang nampak aku je buat salah, tu orang lain buat salah pun boleh, tak apa pun. Bukan cakap orang takwa. Orang lain buat tak apa, aku buat hang nampak sangat. Itu bukan cakap orang takwa. Kalau kita mengaji masih ada perangai itu kat kita, kita kena buang. Kena buang. Saya sebutnya kali tuan-tuan, mengaji ni untuk jadi orang takwa. Aslul ilmi khasyatullah. Asal ilmu itu untuk takut kepada Allah. Kalau mengaji masih ada perangai-perangai yang menyalahi sifat orang yang bertakwa, kita kena sedar, kita kena istighfar, kita kena ubah. Kalau ada orang kata kat kita hang buat benda salah, kita pula jawab, orang lain boleh, dah menunjukkan kita ketika itu tak ada sifat takwa. Kerana orang yang bertakwa tak buat perkara yang boleh kerana bimbang terjebak ke dalam benda yang tak boleh. Cara tu. Dalam hadis Nabi SAW sebut juga tentang puasa. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis saim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulut yang tidak baik, bau mulut yang busuk orang yang berpuasa lebih baik, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding bau kasturi. Menunjukkan bagaimana kesan bau mulut yang busuk Allah suka. Kerana apa? Kesan daripada kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada orang ramai tak suka, tapi di sisi Allah, kerana perkara itu hasil terkeluar ataupun terhasil disebabkan kita melakukan ibadah, Allah suka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu orang yang mati syahid tak perlu lagi dimandikan. Walaupun darah pada manusianya, manusia pandang jijik pada darah. Manusia menjauhi darah, rasa kotor dengan darah. Tetapi orang yang mati syahid dikebumikan dengan baju-baju yang berdarah, tanpa dimandikan, tanpa disalat, dia bangun di akhirat kelak dalam keadaan baju yang dia pakai ketika dia mati syahid, dalam keadaan baju itu berdarah, warna darah, tetapi bau dia bau seperti kasturi. Kelebihan, bekas, kesan kita melakukan ibadah. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, banyak kelebihan kalau kita nak sebut kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Terlampau banyak. Tinggal kepada kita bagaimana kita nak mempersediakan diri, mempersiapkan diri kita untuk memperolehi kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam 10 akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, 10 malam yang akhir, dia dapat Lailatul Qadar. Dia dapat. Budak-budak muda duduk tepi jalan main gitar, 10 malam yang akhir, mereka dapat Lailatul Qadar. Mereka bertemu tak dengan Lailatul Qadar? Bertemu tuan-tuan.
Ustaz, saya main gitar tepi jalan daripada malam 21 sampai akhir Ramadan. Saya bertemu tak dengan Lailatul Qadar? Bertemu tak tuan-tuan? Bertemu. Tapi dia tak dapat kelebihan Lailatul Qadar. Apa yang dia dapat? Pada malam Lailatul Qadar dia main gitar. Itu yang dia dapat. Keberkatan Lailatul Qadar dia tak dapat. Rahmat Lailatul Qadar dia tak dapat. Bukan syarat berjumpa dengan Lailatul Qadar ni kami jagalah ustaz tak tidur. Tapi kami main gitar, kami tak nampak pun pokok sujud, pokok rokok. Kami buhayak kat tengah kami main gitar tu, tepi kami buhayak duk pegang buah jari lah ayak. Pasal orang kata malam Lailatul Qadar ni ayak jadi ais. Tak jadi-jadi pun, memang tak jadi-jadi. Siapa pun mengarut saja. Malam Lailatul Qadar pokok sujud, ayak jadi ais, memang tak berlaku. Bukan syarat. Malam Al-Qadar pokok jadi sujud, air jadi beku, tak ada. Nabi tak pernah habaq pun. Para sahabat tak pernah habaq pun. Para ulama salaf tak pernah habaq pun. Siapa yang habaq? Orang tua-tua dulu. Dari mana mereka jumpa? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu dari mana mereka dapat. Tak ada. Memang tak berlaku benda tu. Siapa yang menghidupkan 10 malam yang akhir, dia dapat malam Al-Qadar. Siapa yang memenuhkan 10 malam yang akhir dengan ibadah, dengan doa, dengan amalan salih, dia seolah-olah melakukan amalan salih, seolah-olah beribadah lebih daripada 1000 bulan. Siapa yang berdoa, dia dapat mustajab doa. Dia dapat keberkatan dan rahmat yang diturunkan pada malam itu. Bergantung kepada orang bagaimana dia bersedia, dia mempersiapkan diri dia untuk dapat Al-Qadar. Adapun bertemu dengan Al-Qadar, setiap orang yang tak berjaga malam dia akan bertemu, tapi bukan semua yang bertemu dapat keberkatan dan rahmat Al-Qadar, malam Al-Qadar. Maka tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat, kita bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mendapat keberkatan dan rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.